with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen creepy, which is Kama akan ceritakan kat korang hari ni kisah seram yang dialami oleh salah seorang subscriber Kama yang berkongsi cerita dekat email. Dan kisah yang kita akan dengar hari ni adalah kisah seram yang berlaku dekat asrama. Yes, sangat popular kan kisah seram dekat asrama ni. Tapi kali ni mesti korang jarang sekali dengar cerita ni. Tapi sebelum kita start, Kama nak ingatkan dekat korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe kat bawah ni. And yang dah subscribe, jangan lupa tekan butang notification supaya korang tak terlepas video-video Kama. So, macam biasa, sebelum kita mulakan kisah seram ni, jom kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, korang dah ready? So, kisah seram asrama kali ni agak menyeramkan bagi Kama sebab Kama tak pernah dengar kisah yang macam ni berlaku dekat asrama. So, kita bagi nama pemilik kisah sebenarnya adalah Ain. Jadi, Ain ni dia bersekolah dekat sekolah menengah agama. Okay, tak boleh beritahu lah sekolah menengah apa kan, tapi dia sekolah menengah agama dan berasrama penuh. So, cerita dia berlaku waktu Ain ni tingkatan 4. Tapi kisah ni bukan berlaku dekat dia, tapi berlaku dekat junior dia yang tingkatan 3. So, apa kena mengena Ain ni kan? Ain ni merupakan orang-orang yang pegang budak-budak yang kena histeria pada waktu itu. Dia antara involved lah dalam kejadian tu. Jadi, dia tahu everything tentang kejadian histeria yang berlaku dekat sekolah dia. So, kalau korang dah bersedia nak dengar, jom kita mula. Kisah ni berlaku pada tahun 2012 guys. Okay, dah lama dah. Waktu tu Kama dah jenam tu. Tapi Ain waktu tu tingkatan 4. Tadi Kama ada sebut Ain ni salah seorang yang pegang budak-budak yang kena histeria waktu tu kan. Kenapa Ain boleh involve dalam kejadian ni waktu budak-budak form 3 semua kena histeria? Sebab Ain ni seorang pengawas badak ataupun pengawas dekat surau dalam sekolah tu lah. Jadi setiap kali kes-kes macam ni berlaku, memang dorang ni pengawas surau ni memang selalu kena panggil lah untuk tolong handlekan situasi macam ni. Jadi cerita dia macam mana boleh terkena histeria beramai-ramai ni. So, kejadiannya berlaku waktu hari Sabtu. Bila malam, memang usually budak-budak asrama ni memang akan prep lah. Buat prep yang kena study malam-malam. Tapi, diorang ni tak prep dalam satu tempat yang sama tau. Maksudnya, budak form 1, form 2, form 4 akan study dekat dalam dewan makan. Budak form 3 dengan form 5 je yang ada bilik khas untuk diorang prep. Form 3 dengan form 5 kan ambil exam yang besar kan, macam PT3 dengan SPM. Jadi diorang asingkan lah. Form 3 dengan form 5 ni macam ada bilik khas untuk diorang prep. Mungkin sekolah tu tak terlalu besar untuk memuatkan semua tingkatan. So the rest tu akan duduk dekat dewan makan dan belajar. So waktu tengah-tengah fokus study, Ain dengan kawan-kawan dia ni, tiba-tiba diorang terdengar jeritan yang beramai-ramai tau. Cerita perempuan tapi ramai. Serentak. Daripada mana? Daripada arah bilik form 3 dengan form 5 yang tengah prep tu. Jeritan tu kuat sangat sampai student-student yang ada dekat dewan makan tu tengah happy-happy dengan borak-borak kawan kan. Jadi terdiam dan terkejut. Dan disebabkan jeritan tu kuat sangat dan lama, budak-budak dekat dewan makan yang form 1, form 2 tu kebanyakannya dah start nangis, dah start gelabah, dah start takut. Jadi disebabkan dekat situ Ain ni antara yang senior lah kan, yang form 4 kat situ. So dia dengan kawan-kawan dia semua tolong tenangkan budak-budak yang menangis, budak-budak yang takut. Sebab bila situasi macam ni, kita jangan lemah semangat lah sebab takut lagi mudah terkena kan. Kita pun akan histeria nanti. So, itulah apa yang Ain cuba elakkan. Tak nak bagi keadaan jadi lagi teruk kan, lagi pening lah diorang nak handle. So, waktu ni memang tak ada cikgu tau. Cikgu ke, warden ke.
Siapa-siapalah, memang hanya budak-budak ni saja. And yes, kat sini semua perempuan, sebenarnya asrama perempuan sahaja. And then tak lama lepas tu, dalam 2 ke 3 orang budak tingkatan 3 lari pergi ke Dewan Makan tu. And then dia menjerit lah, dia macam buat announcement kan. Dia jerit, dia kata nak minta tolong 5 orang pengawas badah untuk pergi ke bilik study form 3 sekarang. So rupa-rupanya budak form 3 tadi tu nak minta tolong 5 orang pengawas surau, termasuk Ain tu lah kan, untuk handlekan situasi budak-budak yang menjerit tadi. So the rest pengawas selain daripada 5 orang tu akan kawal dekat Dewan Makan. So Dewan Makan tu ramai kan, form 1, form 2, form 4. Jadi 5 orang pengawas tadi tu pergilah ke tempat tu, dan salah satunya adalah Ain. So nak dijadikan ceritanya, sebenarnya Ain ni dia malas nak jadi 5 orang tu kan, tapi diorang perlukan Ain ni sebab Ain ni lebih berpengalaman lah dalam handle situasi-situasi macam ni. Cuma kali ni dia cerita dekat Kamar dan untuk subscriber Kamar, sebab kali ni pengalaman dia lain daripada yang lain. Tak macam selalu yang dia pernah handle, yang buatkan dia ingat sampai hari ni. So, sampai je Ain dekat bilik tu, dia dah nampak lah ada beberapa pengawas badah yang dah already dekat sana, yang dah sedia ada pegang tangan budak-budak yang kena histeria tu. And dia terkejut lah sebab ramai yang kena histeria tu, dalam 6 orang budak tingkatan 3. Dan kebetulan pula antara pelajar-pelajar yang kena histeria tu adalah budak yang dia macam rasa anti lah, macam geram sebab selalu melawan cakap pengawas. Siapa yang pernah jadi pengawas dekat sekolah tu, memang korang tahulah kan, memang dah kenal lah set-set budak-budak yang tak dengar cakap, budak-budak yang kita cakap memang tak lut, tak dengar arahan apa semua, yang buat kepala sendiri. Itulah apa yang Ain alami waktu tu. So lepas dia dah macam analisis sorang-sorang muka siapa yang kena histeria ni, dia pun cepat-cepat lah tolong sekali pengawas lain untuk pegang budak-budak yang histeria ni, sebab diorang kata memang kuat gila kali ni yang masuk dalam badan budak-budak yang kena histeria tu. And sebenarnya 5 orang pengawas tak cukup untuk pegang budak-budak yang kena histeria ni. Disebabkan diorang pegang lagi benda tu memberontak, Ain ni terpaksalah call warden juga. And warden dia ni sebenarnya seorang ustaz. So sementara tunggu ustaz datang, diorang bacalah ayat-ayat hembus kat kepala macam apa yang diorang buat selama ni tau. Dekat sekolah tu pernah lah juga berlaku benda-benda macam ni. And diorang buatlah balik apa yang diorang pernah buat dulu. Baca doa, hembus dekat kepala. Adalah cara-cara dia kan. Tapi tak lut tau. Tak boleh langsung. Kiranya macam antara yang terkuat lah yang ada dalam badan budak-budak yang kena histeria ni. Lepas tu tak lama lepas tu ustaz tu pun datang. Bila ustaz datang, ustaz tu terkejut tau. 6 orang pelajar kali ni kena histeria. Selalunya dekat sekolah tu pernah lah juga, tapi 1 ke 2 orang je. Tapi kali ni 6, jadi ustaz tu macam terkejut sebab dia pun seorang kan. Ada ustaz pun cepat-cepat lah rukiahkan seorang demi seorang. Akhirnya alhamdulillah semua dah okey. Semua dah dapat sedarkan diri lah. Dia tak ada nak memberontak, dia jerit. Tapi kesian lah dekat ustaz tu, Ain kata, sebab daripada histeria tu start daripada pukul 8 nak ke 9 malam and habis pukul 12 malam. Lama weh, dah lah ustaz tu seorang. Dia yang rukiahkan seorang-seorang. Dalam pukul 12 malam macam tu barulah boleh tenangkan semua pelajar. So guys, korang mesti nak tahu kan, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa punca histeria ni? Macam mana histeria ni boleh berlaku serentak dekat 6 orang pelajar ni? So, lepas semua dah sedar apa semua kan, pukul 12 malam tu jugalah ustaz tu tanya dekat situ juga, dekat budak-budak yang dah sedar ni, sebenarnya apa yang terjadi? So, disebabkan diorang macam tak tahulah, Ain kata dah insaf ke dah serik ke, tapi diorang memang dalam ketakutan yang amat sangat. Walaupun lepas dah rukiah, lepas dah sedar tu, diorang masih takut. So, diorang buka mulut. So, salah seorang daripada mereka ceritalah dekat ustaz, dan Ain ada dekat situ juga. 5 orang pengawas badah tadi itulah ada dekat situ mendengar cerita sebenar juga. So sebenarnya pagi tu geng-geng dorang ni join budak-budak asrama pergi jogging. Sebab dekat dorang punya asrama ni setiap minggu dorang tak dibenarkan balik tau. Macam ada hari tertentu je yang diorang boleh balik. Setiap minggu diorang akan ada aktiviti macam jogging. Tapi siapa nak join lah. Cuma diorang tak boleh pergi jogging sendiri. Mesti kena ikut track
yang pengawas dah bagi. Maksudnya siapa nak jogging tu, jogging beramai-ramai lah. And ada pengawas yang jaga. Kira itu memang aktiviti lah. Aktiviti minggu, setiap minggu hari Sabtu. So dekat mana diorang jogging? Diorang jogging dekat luar sekolah tapi still dalam kawasan tu saja. Kawasan yang dekat dengan sekolah tu saja. So waktu nak start jogging tu, pengawas macam dah bagi tahulah awal-awal, dah pesan awal-awal, jangan ada siapa-siapa pun lalu jalan shortcut. Kena lalu jalan yang dah ditetapkan pengawas. Maksudnya memang dah ada checkpoint lah yang pengawas akan jaga. So kena lalu dekat situ, jangan ada yang shortcut. So nak dijadikan ceritanya, budak tingkatan 3 yang dalam grup tadi tu, yang bergeng tu, dorang sejenis yang tidak mendengar arahan. Yang jenis jam student-student yang kerek lah kalau kat sekolah tu kan. So waktu-waktu tengah jogging tu, dorang ni berpakat lah dengan geng-geng dorang ni lah untuk lalu jalan shortcut. Kenapa dorang nak lalu jalan shortcut? Sebab dorang nak cepat sampai dekat sekolah dan cop tempat dekat kolah. Sebab selalunya orang akan berebut lah dalam kolah tu. Sebenarnya kolah tu tempat ambil wuduk, tapi biasalah budak-budak sekolah suka jadikan kolah tu sebagai kolam. So diorang nak cepat sampai ke sekolah tu sebab tak nak berebut dengan orang-orang lain. Diorang nak cop tempat dulu kat kolah tu tau. Dan jalan shortcut yang diorang guna tu kebetulan pula memang jarang orang lalu. Termasuklah penduduk-penduduk dekat sekitar situ memang jarang lalu. Sebab kawasan tu memang jalan kampung betul tau. Banyak semak, dia macam ada kebun-kebun. Memang boleh kata hampir tak ada orang lalu langsung lah dekat situ. So budak-budak tadi tu pergi lalu dekat situ. So bila diorang lalu dekat situ, diorang terserempak dengan seorang makcik yang sedang mendukung anaknya. Inilah bermula kisahnya guys. So, waktu dia nampak makcik tu pakai kebaya cantik tau. Tapi kebaya lama lah, kebaya yang zaman-zaman P.Ramlee dulu macam tu kan. Lepas tu pakai selendang tu memang jarang, selendang yang nipis. Macam style orang dulu-dulu. Dia just selimpang sebelah. And then tangan kiri dia sambil pegang bakul macam beg rotan macam tu. Beg rotan bakul macam tu lah. Dan tangan kanan dia pegang seorang bayi yang dibalut dengan kain batik. Jadi daripada jauh dia nampak tu. So diorang macam alah biasa. Bila kita dengan geng-geng kita rasa macam kita nak jadi peramah pula kan. Kita pun tegur lah makcik tu. So dia bertegur, makcik nak pergi mana ni? Konon-konon nak peramah lah dengan penduduk kawasan kampung tu kan. Jadi diorang pun tegur, makcik nak pergi mana ni? And then makcik tu senyum dan makcik tu jawab, pasar. Lepas tu budak-budak ni sembang lagi, pergi pasar? Makcik naik apa? Kat sini mana ada bas lalu kan? Lepas tu makcik tu jawab, ada motor orang ambil. So budak-budak ni just macam tu je lah kan. And then salah seorang daripada geng dia orang ni tegurlah anak dia tu, anak makcik ke ni nak tengok. Sebab baby kan, dia macam kecil lagi. Tiba-tiba makcik tu jawab, ya, anak makcik, dia tengah tidur ni. Memang dia tak bagi budak-budak tu tengok anak dia. So budak-budak tu macam, tak apalah kan. And then diorang kata, okay lah makcik, kami pergi dulu, dah lambat ni, jaga diri, macam tu lah. So diorang pun pergi. Lepas tu makcik tu pun senyum je lah kan, senyum. And then dia jawab, hati-hati dekat budak-budak tu. Budak tu macam, baiknya makcik ni kan, senyum, peramah. Lepas tu salah seorang daripada diorang ni tegur tau, asal makcik tu cakap macam tu Diorang baru perasan makcik tu cakap lembut sangat. Lepas tu slow, satu-satu patah perkataan dia jawab, taklah, ni ni anak makcik. Macam tu, macam senyum. Setiap kali dia cakap mesti dia akan senyum. Dan slow sangat dia cakap. Lepas tu diorang macam, kau ni merepek lah, mana ada hantu pagi-pagi ni. Makcik tu memang peramah. By the way, makcik tu dalam lingkungan 40 tahun macam tu lah, tak adalah makcik sangat. So sampai je dekat asrama, masing-masing lari pergi dekat kolah, tak mandi kat situ lah, cacah kolam dekat situ. Tiba-tiba salah seorang daripada diorang ni, dia cakap, korang cuba tengok dekat lubang tu. Korang tahu tak apa yang diorang nampak kat lubang tu? Diorang nampak makcik yang diorang jumpa dekat jalan shortcut tadi tengah mengintai diorang sambil tersenyum lebar dekat lubang tu. Untuk pengetahuan korang, dekat lubang tu tak ada seorang pun yang boleh masuk, apatah lagi nak mengintai macam tu. Sebab kalau nak masuk dalam lubang tu memang kena lalui pagar yang berduri, dawai, semak samun. So memang
impossible untuk orang masuk bawah tu. Jadi dalam masa singkat tu, diorang boleh terfikirlah macam mana makcik ni boleh mengintai daripada lubang tu. Memang sasah lah makcik ni bukan manusia. So, lepas budak-budak semua ni tengok dekat arah yang kawan dia tunjuk, dia nampak dekat lubang tu macam ada makcik tu kan. Masing-masing memang nampak makcik tu tengah pandang diorang sambil senyum. Semua menjerit dekat situ juga. Yang masa-masa kelang kabut lah keluar daripada kolam tu and berlari masuk ke bilik masing-masing. Diorang punyalah takut sampai tak keluar langsung dari bilik sampai petang. So, bila dah malam, time ni lah yang diorang kena prep tu kan. Kena keluar pergi prep malam-malam tu kan. Diorang terfikir tak nak keluar daripada bilik. Tapi disebabkan diorang rasa lagi takut kalau hanya diorang sahaja yang ada dekat aras tu, ada dalam bilik tu. Yang lain-lain semua turun bawah kan. So, diorang lagi takut lah kalau macam tu. Jadi, diorang pun ikutlah sekali budak-budak lain pergi prep. Lepas tu, budak tu cerita lagi kat ustaz. Sebenarnya, waktu kita orang masuk bilik study tu, bilik study prep tu, memang ternampak dah makcik tu ada lagi dekat pintu berdiri sambil pandang kami dan dia melambai ke arah kami. So, diorang ni memang satu geng tau. And diorang dah ada meja tetap dah dekat bilik study tu. Kiranya kalau diorang masuk bilik study tu, meja tu memang diorang selalu duduk kat situ je. Dan duduk dalam satu geng. Lepas tu, waktu dia terpandang muka makcik tu tengah sengih macam tu kan. Makcik tu cakap apa tau? Tadi korang melawan makcik, sekarang giliran makcik lah pula melawat budak-budak ni. Itulah maksud makcik tu. Time tu terus dorang ni menjerit, menangis. Dan semua budak form 3 dalam bilik tu terkejut sebab dorang tak nampak apa-apa. Hanya geng-geng dorang ni je yang tahu apa yang terjadi waktu tu tau. Dorang semua tak faham kenapa dorang ni boleh menjerit serentak, boleh menangis serentak dalam satu meja yang sama. So, dorang kata sebenarnya dorang tak sedar langsung. Last diorang menjerit, lepas tu diorang tak sedar. Yang sedar-sedar diorang dah ada dalam surau, which is kat mana yang diorang ada sekarang lah. Waktu tengah cerita dekat ustaz dengan pengawas-pengawas lain. So, waktu dia kena histeria tu memang dia tak sedarkan diri guys. Lepas tu ustaz dah dengar apa yang diorang cerita ni. Ustaz pun bagus, padan muka. Siapa suruh tak nak dengar cakap kan. Memang salah diorang sendirilah kan. Memang salah diorang sendirilah, diorang yang cari nahas. Lepas tu ustaz tu pun alang-alang diorang dah cerita. Ustaz tu bukanlah cerita sekali. Ustaz tu cerita sebenarnya ada sebab kenapa pengawas-pengawas tetapkan jalan, kenapa kena ikut jalan tu. Rupanya pengawas pun tak tahu sebenarnya. Tapi ustaz tu ceritalah sebenarnya jalan shortcut tu memang orang tak guna, termasuk penduduk kampung kat sini. Sebab memang selalu nampaklah kelibat perempuan baju kebaya yang diorang ceritakan tadi tu. Tapi benda tu macam jin tu lah kan, menyerupai perempuan baju kebaya ni. And sebenarnya jin yang menyerupai perempuan baju kebaya ni ada cerita di sebaliknya. Perempuan baju kebaya tu memang ada kisah silam dia lah yang agak orang kata sadis lah. Tapi tak adalah nak kata roh makcik tu sebenarnya yang mengganggu tempat tu. Cuma benda tu menyerupai dia. Dan kisah dia agak tragis yang ustaz tu cerita dekat budak-budak ni. Sebenarnya dulu, a long time ago lah, perempuan baju kebaya tu dengan anak dia mati dibunuh. Masa tu perempuan tu kena rompak waktu dia nak pergi ke pasar. Waktu dia kena rompak tu, perempuan tu lawan balik. Lawan dan perompak tu keluarkan pisau mengelar leher dia. Waktu kena kelar tu, perempuan tu terlepaskan anak dia daripada tangan dan anak dia terjatuh, kepala terhempas dekat batu-batu. Kawasan situ memang banyak batu. So, perempuan tu dan anak dia mati dekat situ. Tapi penduduk jumpa 2 ke 3 hari selepas dia mati. Dekat jalan tu lah, jalan yang sekarang ni orang dah lama tak guna. Dan sebenarnya orang tak pernah guna sebab selalu sangat dah banyak kali gangguan daripada penduduk-penduduk tu. Diorang cerita kalau ternampak kelibat makcik kebaya yang pegang anak dia, jangan tegur. Sebab kalau tegur, dia memang akan ikut sampai ke rumah. Ustaz pula bagi cerita, buka cerita time malam-malam tu juga, 12 malam pula tu. Memang diorang yang paranoid lah seminggu macam tu. So malam tu juga ustaz tu call lah mak bapak diorang ni kan. Macam tak selamat lah kalau nak stay lagi dekat sekolah tu. Macam kena proses berubat apa semua. Jadi call mak ayah diorang ni suruh ambil anak-anak dia malam ni juga. So itulah kisah yang Ain alami, yang bagi dia agak
terkejut lah selama dia pernah menghandle budak-budak Agni Histeria dekat sekolah tu. Tak pernah lagi kes yang macam ni. Seram kan? Seram kan, dapat sekolah yang dekat dengan kawasan kampung. Memang banyak cerita babe. Tapi seronok lah dapat pemandangan kampung yang tenang. So, cuba korang komen dekat bawah kalau korang pernah bersekolah dekat kawasan-kawasan kampung, perkampungan macam tu. Pernah tak ada kisah-kisah yang macam ni? Let me know in the comment below. So, itu saja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!